Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni Kak Tim kembali semula untuk membuat kelas tutorial kepada korang tentang macam mana cara nak urus kewangan. Okey? So pertama sekali Kak Tim nak ucap terima kasih lah, walaupun Kak Tim dah lama menyepi, lama tak buat kelas, tapi Kak Tim dapati you all buat you all sikit demi sedikit setiap hari ada je new subscribers, which is asal berapa puluh je Kak Tim punya subscribers sekarang dah naik kepada 72. So Kak Tim happy because of ilmu yang Kak Tim manfaatkan ini. Ada yang sudi nak belajar, ataupun mungkin benda tu memberi maksudnya ilmu yang nak diajarkan ni adalah sangat penting dan berguna pada korang. So tidak mahu membuang masa, Kak Tim nak teruskan sesi tutorial yang keempat, iaitu tentang macam mana nak merekodkan jualan ataupun sales. So sales ni adalah amat penting, because sales ni adalah nadi kepada perniagaan lah. Maknanya tanpa sales maka perniagaan tu akan tak boleh berkekalan ataupun akan kerugian. So pentingnya sales ni adalah untuk sustainability sebuah perniagaan, insyaAllah. So untuk yang baru masuk atau baru join Kak Tim, nasihatkan you all tengok tutorial daripada 1, 2 dan 3. Okey, yang lain-lain ni adalah sampingan lah kalau nak kenali Kak Tim lebih dekat. Okey, alright. So kita terus go to the class. Okay, so today about sales kan. Alright, kalau korang tengok previous tutorial, you all akan tahu pertama sekali yang paling penting ialah bookkeeping. Macam mana korang bookkeeping dan juga how you organize your files. Kalau tak ada file-file ni, please start untuk buat dan ikut tutorial sebelum ini, okay? So, hari ni pasal sales. Okay, sales kita tak kisah apa pun kita jual atau apa yang kita berniagakan, tak kisahlah kita kedai runcit ke, kita kedai tadika ke, macam kalau Kak Tim buat keropok leko kan kat sini, kat luar negara ni. So itu adalah produk kita lah, ataupun servis. Kita ada dua jenis, iaitu produk ataupun servis kan. So servis apa ataupun produk apa yang kita jual pada orang ni sebagai customer, maka itu adalah kita punya jualan. Maknanya kita perlu merekodkan dia. Okay. Tapi orang katanya, okay Kak Tim, kami ni baru start, kami tak tahu macam mana rekod. Okay. So pertama sekali Kak Tim nak ajar benda yang simple. Okay. Untuk sales, pastikan kalau dapat kita buat semua sale masuk terus ke dalam akaun bank. Okay. Kalau kita jual kalau kita berniaga secara cash, iaitu tunai, contohnya kita jual nasi lemak tepi jalan, ini contoh Okay, kita terima cash. Kita terima cash pada orang kan. Takkan kita kata orang tu, Kak, nak beli nasi lemak satu, okay, nanti masukkan duit dalam akaun bank Sasah lah. Satu benda yang kelakar kat situ. Okay, jadi tak apa, kita boleh terima tunai, tetapi kita kira tunai kita. Okay, kita masukkan tunai kita ke dalam bank. Macam bekas ni kan, macam ni. Contoh kita letak, Kak Tim buka besar sikit. Okay, kita ambil hari ni punya sales lah, jualan kita, jualan nasi lemak. So kita kumpulkan duit tu ikut, okay, 100, 200, 300, 400, whatever, 1000. So 1000 sales kita hari itu, kita terus masukkan ke dalam akaun bank. Sebab kalau kita tak masukkan dalam akaun bank, kita terlupa nak catatkan berapa sale kita hari itu. Dan kalau untuk hari itu mungkin kita masih ingat, esok masih ingat, lusa masih ingat, tapi cukup 1 bulan kita dah lupa dah. Siapa nak ingat sale hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat dan seterusnya, sebab kita berniaga setiap hari, betul tak? So Kak Tim syorkan orang yang baru berniaga masukkan duit cash tunai, sales yang dia dapat pada hari-hari tersebut, setiap hari lah maknanya, terus masukkan akaun bank. Kenapa? Sebab Kak Tim tunjukkan ini Okay, ini adalah contoh akaun bank statement Kak Tim. Yang ni yang Kak Tim dapat pada bulan March
sampai bulan sampai bulan apa ni? Sampai bulan Jun. Okay, yang ni memang sikit lah. Sebab ingat tak kita isu COVID pada bulan March, awal bulan March, yang tempoh hari. So, semua lockdown kan. Bulan March, April, Mei, Jun. So, Kak Tim mula berniaga balik 18 Mei ni. Apabila rupanya ada permintaan keropok leko dekat luar negara. Sebelum tu Kak Tim dah sonok dah, rehat-rehat kat rumah, tak nak buat apa-apa keropok leko kan. Tiba-tiba ada pula permintaan. Ni pun dan orang yang minta pula famous kan. So jadi tak apalah, Dr. Amalina kan. Okay, so kita pun teruslah providekan servis kita dan produk kita, hantar post, dan juga kemudian bertubi-tubi orang lain pun masuk dan seterusnya lah. So jadi lepas tu Kak Tim terus menerus buat balik lah keropok leko. Macam kesian pula ke orang kan. Okay, itu. So, jadi macam mana Kak Tim buat? Macam kes Kak Tim, orang nak beli keropok leko, diorang akan masukkan duit dulu. Dia akan masuk terus kat dalam account bank. So, jadi dia tak akan lalu kat tangan. Adalah juga kes-kes tertentu yang di mana kawan-kawan terdekat, jiran tetangga ke saudara, bukan saudara lah, tak ada saudara kat sini. Kawan-kawan rapat tu bayar dengan cash. Yang tu Kak Tim simpan, sebab Kak Tim ni, jenis berhemah orangnya, memang simpanan bekas elok, cukup 1 bulan sekali kita masuk dalam account bank kan. Tapi mostly Kak Tim memang akan make sure diorang ni suruh juga diorang ni masukkan dalam account bank secara online. Okay, itu sistem Kak Tim, because bila setiap payment ins ni, so kita boleh ambil total dia semua ni. Kira lah daripada sini 39. Okay lah, this one tak adalah 1 point ni, setelah benda-benda lain kan. So yang lain dia campur kat sini. Ini adalah total sale pada bulan, daripada bulan Mei, Jun, Julai, sampai Jun sini. Okay, kalau untuk korang yang jenis perniagaan yang laju, okay, mungkin perniagaan pasar malam ke everyday, Kak Tim syorkan cash masuk dalam account bank. Okay, kalau korang macam jenis perniagaan runcit, misalnya, sama juga, sebab runcit kan bermainkan cash setiap hari, terus masuk account bank. Buatkan itu sebagai satu disiplin. So, jadi kalau katakan korang tak boleh nak buat list macam ni, maknanya ada date satu ikut nama individu, okay, and then berapa banyak dibeli, and then okay, ni whatever delivery charge if ada ke tidak, and then discount whatsoever, this kind of detail yang terlampau rumit. So at least dalam bank bank statement tu dah ada figures of sales. Kalau dapat ke auditor pun dia tak tanya banyak mana buku sale, dia tak ada. Ada tak catat sale, ada tak catat jualan, ada tak? Dia tak tanya dah, sebab kita cakap kat dia, saya tak terima cash, semua jualan saya jualan atas talian ataupun masuk dalam online. Ataupun kalau saya memang menerima cash, tapi everyday yang saya terima semua saya masukkan kat dalam account bank. So jadi dia akan terima. Untuk orang yang baru mula perniagaan, audit session dia takkan begitu detail sampai tak kira lah awak kena juga buat buku cek, whatever, dia akan rumitkan kita. Tak, dia tak akan macam tu. So untuk first 1 year perniagaan, second year of perniagaan, at least you have a bank balance, then it's more than enough. Okay, so this is contoh perniagaan yang Kak Tim start balik selepas bulan March. Last ni bulan March yang Kak Tim kita ada sebelum COVID tu lah. Okay, last bulan 3 kan, tutup terus kat sini. March, April close langsung, tak ada jualan. Mei tutup langsung, terus Jun. Jun ni barulah tutup ada pula jualan kan. So ini Kak Tim memang jenis rajin. So buat list dulu, sebab Kak Tim nak tahu berapa banyak sales every month, and then Kak Tim compare balik dekat dengan bank statement. Ini patut kamu buat lah. Okay, yang ni betul, ada tick dan sebagainya. Itu style Kak Tim. Tapi untuk orang yang baru nak belajar,
sales semua masuk je dalam account bank, it will be easier. Okay, good. Alright, so what else yang kita nak faham pasal sales ni? Okay, kejap okay, macam alright, yang ni. Okay, kalau kat tim okay, all tengok kat tim buat daripada Januari, February, March, every month kat tim letakkan satu sales. Okay, so apa tu, yang tak adalah. Kalau ada, everyday mesti ada. Okay, and then June, July, August, September, October. Okay, so November sehingga hari ni. So this is the sales yang kita receive, and then kat tim buat contoh graph maksudnya nak tengok lah bulan bila peak orang beli keropok lekor, bulan bila orang tak ni because of COVID tu lah, memang zero, tak ada sale langsung kan. Okay, so basically you can see the trend of your sales. That's why it is important for you untuk buat record keeping. So from there you know the trends, ataupun maybe you nak ambil tindakan susulan ke, tu contoh lah dan sebagainya. Macam kalau kat tim buat bisnes ni sebagai hobi, so okay, tengok trend juga pun masih nak tengok trend. Apatah lagi kalau you all yang memang nak buat bisnes secara betul-betul, maknanya secara secara betul. And then insyaAllah lagi you all nak tahu apa impak pada korang punya sales, adakah semakin meningkat ataupun turun, dan ataupun tidak ada sebarang pattern dari sudut sales korang. Okay, so then here. Okay, here bila kita dah buat sale apa tu, bulanan kan, okay, untuk rekod yang tadi tu kita just rekod untuk sale sahaja. Sekarang kita nak rekodkan year. Ini itu hari kita buat contoh kau boleh tengok daripada tutorial sebelumnya. Untuk merekodkan sale bulanan secara ini apa, profit and loss lah, maknanya kita nak kira dalam bentuk perakaunan ni. Kalau kat tim boleh, sebab kat tim punya business tak banyak transaction, sometimes kat tim tulis macam ni je, 30 hari bulan tadi buat bulan 3 kan, bulan 3 30 hari bulan 3 2020, kita ambil satu bulan. Okay, so next kita ambil 40 pula dah, 30 hari bulan 4 2020. Okay, seterusnya sampailah 31 hari bulan 12 2020, lebih kurang macam tu lah. Okay, alright. So ini is actually level up lah. Ini kalau korang boleh buat accounting sendiri, tapi at least untuk peniaga yang tak ada background account langsung, at least you keep record untuk sales tadi, macam yang Kak Tim ajar, iaitu either semua sales semuanya masuk dalam account bank, tak ada satu sen pun dekat cash, ataupun yang kedua, kalau you terpaksa receive cash, you keep the cash the whole day, and then before habis, maknanya closing, tutup perniagaan, mesti kita ada tutup perniagaan takkan kita punya perniagaan 24 hours kan. Even kalau 24 hours sekalipun, you have to do juga, you have to keep the account, you have to keep the money into the bank. If not, nanti duit you kena curi, betul tak? So jadi you keep all the accounts, money, cash money into the bank. Kalau petang bank dah tutup, masuk kat dalam machine. Sekarang dah ada bank machine, duit shilling pun ada. Duit kertas apatah lagi kan, lagi senang. Tapi macam kalau Kak Tim dulu pernah buka account, pernah buat tadika punya business, sebelum bank tutup, kita orang berlari pergi kat bank. Kita orang adalah orang yang terakhir. Selalu orang bank dah kenal dah, orang business memang dia adalah orang terakhir yang akan pergi ke bank, sebab dia nak closing account dia, cash, and then dia hantar dekat account, dekat bank untuk simpanan account, simpan duit di dalam account bank dia lah. And then bank in slip yang bank kasih pada kita,
Itu yang akan disimpan untuk kita punya rekod daily dengan sales yang kita catatkan pada hari kejadian. Okay, hopefully faham lah ya. Simple sepatutnya. Contohnya ini contoh daily transaction. Let's say if kalau Kak Tim tunjuk contoh kalau Kak Tim tunjuk contoh monthly, okay, tulis terus iaitu 31 hari. Sorry, that's not monthly, it's supposed to be daily. Yes, daily. Contoh that's it, daily. Ini kalau orang yang dapat cash banyak-banyak tadi kan, 29 hari bulan ni. Lepas tu grand total dia 1000 masuk account bank. Okay, payment maksudnya terus bank in, tulis. Okay, date dia adalah tarikh yang sama, iaitu 21 hari bulan 1 hari bulan 29 hari bulan 1.20. Sorry, Kak Tim macam ngantuk sikit sekarang. Tengoklah pukul 1. Tengok pukul 1 dah. Cakap pun berterabur dah. Okay, fine. Right? And then macam itulah lebih kurang. So ini contoh yang kita dapat untuk sale lah. Ngantuk ya. Okay, I think for now simple macam ni dulu. Tapi Kak Tim nak feedback, because kalau tak dapat feedback, kita tak tahu orang faham ke tak faham ke, kat mana part yang tak faham, and then kat mana lagi soalan yang nak tanya kan. You all selain pada tu, you all boleh juga masuk kat dalam grup Telegram sebenarnya. Kejap alamak, grup Telegram mana tak apalah, nanti Kak Tim bagi tahu dekat situ. Okay, apa pun terima kasih banyak kerana sudi mendengar dan melihat YouTube tutorial Kak Tim lah. Semoga memberi manfaat, dan sekiranya masih boleh tak faham, jangan segan silu untuk tanya. Jangan segan silu untuk bertanya kepada Kak Tim di dalam komen. Komen lah kat sini. Komen kat sini tanya Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Kak Tim cuba jawab, dan Kak Tim cuba bawakan topik yang korang betul-betul nak tahu untuk next tutorial, insyaAllah. Sebab apa Kak Tim nak ajar bagi korang faham dulu konsep dia, and then baru kita pergi ke konsep debit credit. Sebab debit credit ni kita memang kena belajar lebih lagi. Sebab apa, benda tu memang tak boleh dapat satu hari belajar. Orang yang belajar account pun memang belajar lama kan. Tapi ni Kak Tim nak cuba ajar bagi yang paling mudah dan terbaik. Okay, masalah insyaAllah setakat ini saja dulu. Nanti kita jumpa lagi untuk next tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum.